Jadi Kuala Selangor, boleh kan? Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Berhormat Menteri. Saya sebenarnya tidak berpeluang sebentar tadi, tapi merakamkan dan ya bagi pihak kawan-kawan juga menyanjungi ya usaha-usaha untuk ya memansuhkan ya undang-undang seperti ini. Cumanya yang saya sehingga saat ini menantikan, apakah boleh kiranya Menteri ya, kalaulah ada sikit magnanimity, berjiwa besar yang Berhormat Perdana Menteri untuk sedikit mengiktiraf bahawa dalam dinamika politik sebuah negara bangsa ini, kalaupun kerajaannya punya kuasa penuh untuk menggubal, meminda, memansuhkan, tetapi apakah kita tidak boleh mengakui ya bahawa dalam proses politisasi negara bangsa itu ada peranan-peranan pihak-pihak lain, kalau tidak pun mau mengiktiraf pembangkang, pihak-pihak NGO, pihak-pihak individu-individu tertentu yang juga terlibat dalam contestation dan dissent, legitimate dissent dengan izin. Maka seandainya yang Berhormat Menteri, yang Berhormat Perdana Menteri ya, mengiktiraf seperti itu, saya kira statesmanship itu dapat ya kita sanjung bersama. Tapi sehingga saat ini saya cukup kecewa dan cukup terkilan bahawa beliau tidak boleh ya menjadi manusia cool yang dia mau menampilkan persona dia begitu. Berhormat Menteri, bagaimana pandangan? Terima kasih, itu saja. Banyak lagi perkara lain. Apa juga yang berlaku di negara kita ini sememangnya tercatat. Sebagai contoh, kalau dalam perbahasan kita lihat bagaimana perbahasan telah berlaku, penentangan terhadap ISA, terhadap EO, semuanya tercatat dalam Hansard, dan dia tidak perlu kepada pengakuan sebab dia sudah tertulis. Ya, jadi untuk kita nak menghapuskan Hansard, mengatakan iaitu bahawa pembangkang ke tidak pernah bangkit soal ISA, menentang ISA, itu tidak boleh dilakukan. Jadi tak bimbanglah ya umat, ni semua ada tercatat dalam Hansard, ya, memang tercatat dalam Hansard. Jadi sekalipun tidak ada pengakuan apa, saya sebagai menteri dah tentu tidak boleh nak mengarahkan Hansard padam semua, tak boleh. Sebab kita tahu apa yang telah dibangkit. Jadi apa salahnya kalau pihak sebelah sana nak pergi menjaja cerita, kami main peranan cerita, tidak ada masalah. Itu perkara benar, ya. Jadi jangan bimbang ya umat. Apapun nanti saya akan saya sembang dengan PM, saya kata nanti jumpa Kuala Selangor, ya. Mungkin dia terlupa kata. Dia magnanimous. Cuma dia pun dalam keseronokan dia pun dia terlupa nak sebut. Saya akan sampaikan kepada dia, ya. Ini benda. Ingat terkas naik turun tembak nanti. Nak tanya soalan? Okey. Datuk yang itu penjelasan lah tu. Nampak yang Berhormat Menteri hari ini sopan sedikit, dengan halus, luar biasa tu. Satu perangai luar biasa kan. Dan budaya kita membangkit, rendah diri sebagai amalan. BN yang berkuasa tuntut kredit, ini bukan budaya sopan. Dan kerana keadaan di dalam dan di luar negeri memaksa kerajaan mengambil tindakan, tambah pula saya nampaklah ya, hendak itu memenang lagi di dalam pilihan raya umum hadapan. Jadi inilah cara untuk itu mengambil hati lah, itu menarik perhatian para pengundi. Dan saya berharaplah yang Berhormat Menteri dapat menerangkan kepada kita apa yang disebutkan tadi tidak akan menyalahgunakan undang-undang yang drakonian. Dan yang perlunya yang Berhormat Menteri
kita umumkan apakah sebenarnya undang-undang yang bakal digubalkan itu isi kandungan untuk itu memastikan tidak akan berlaku lagi perkara-perkara yang tidak diingini. Contoh, macam mana saya nak buat? Saya dalam Dewan sebut benda yang benar. Kerajaan Barisan Nasional menghapuskan macam hari ini rang undang-undang kediaman terhad. Jadi macam mana yang saya tak sopan pula cakap benar tak sopan? Saya cakap benda benar. Hari ini kita nak hapuskan ni rang undang-undang kediaman terhad. Kerajaan yang cadangkan, kerajaan nak hapus. Jadi kalau saya cakap benda benar, di mana yang saya ni budaya baru ni. Cakap benar tak sopan. Sebab tu lagi satu yang Muhammad. Ni undang-undang akan datang ni, tunggulah. Bila undang-undang ni mari nanti, undang-undang ni mari nanti, kita akan buat proceeding, letak atas meja. Sebab tu kita kata bulan Mac. Kalau kita letak atas meja bulan 11 nanti, dalam 2 hari nak bincang, yang Muhammad juga akan melompat bising nanti. Jadi kita bentang dalam bulan Mac ke, ada masa. Ataupun kita try kalau boleh bulan 11, second kita punya yang kedua yang kita nak bahas undang-undang ni, kita cuba masukkan. Adalah masa. Jadi kita nak bagi ruang untuk pihak yang berhormat, bukan yang berhormat aja, semua sini untuk melihat rang undang-undang itu. Dan tidak mungkin rang undang-undang yang akan diluluskan itu lebih draconian, lebih teruk daripada ISA. Kerana kalau dia diluluskan juga, yang berhormat tidur lah jawabnya. Tu ya. Sebab boleh lulus. Kita sopan sangat dah tu. Jadi tuan-tuan, ada satu lagi soalan yang Muhammad ni kepung ni. Yang Muhammad tanya dengan situasi ancaman keselamatan. Situasi ancaman keselamatan semasa terhadap negara. Apakah tindakan kerajaan dalam menangani apabila undang-undang ini dimansuhkan? Jadi yang Muhammad, apabila undang-undang ini dimansuhkan, itulah kita nak sediakan rang undang-undang yang baru. Dan kalau sekiranya mereka yang ditahan ini ada melaku kesalahan di bawah undang-undang yang lain, kita akan guna undang-undang lain untuk mendakwa mereka apabila kita mempunyai bukti, seperti kanun kesiasaan, akta penampilan silam dan lain-lain lah yang mana yang ada. Ya, yang Muhammad hantar panjang. Terima kasih Hormat Menteri dan terima kasih Hormat. Saya juga mengambil kesempatan sebab saya tak sempat berucap juga tadi. Saya ingin penjelasan daripada Yang Hormat. Pertama sekali kita ucapkan tahniahlah di atas usaha kerajaan untuk memansuhkan akta yang zalim ini. Dan apa yang kita nak ialah supaya pemansuhan ini bukan untuk meletakkan seolah-olah negara kita memperjuangkan hak asasi. Persoalannya sekarang, kenapa baru sekarang kita hapus? Sebab kalau kita tengok Suruhanjaya Suhakam telah menyuarakan isu ini sejak daripada awal tahun 2000 lagi. Bagaimana isu ini telah disuarakan oleh banyak pihak, bukan saja daripada pihak kita tapi pada NGO, persatuan dan sebagainya, yang menyuarakan bagaimana hak asasi yang begitu itu mencabar dalam negara kita. Jadi soalannya sekarang ini, kenapa kalau sekarang ini yang saya dimaklumkan tadi apabila Yang Berhormat Menteri kata tidak ada desakan pada mana-mana pihak. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa perkara itu diambil bulan November sekarang, dan apakah ini untuk menarik sokongan rakyat untuk PRU 13? Ya. Hormat, lain kali mari awal lain kali mari awal. Daripada pagi tadi Yang Berhormat Perdana Menteri, dia dalam ucapan dia memberi alasan mengapa kita buat sekarang. Sebab tu Yang Berhormat tak mari, tak dengar. Dengar tanya sekali bebel maknanya. Kalau dah dengar tak faham juga. Saya nak cuma sebut sini, Yang Berhormat, ada satu lagi. Undang-undang ni kita ada untuk melindungi rakyat, to protect the society. Ya. Sebab itu pada peringkat kita merdeka pada tahun 57, maka 3 tahun kemudian kita telah mengadakan ISA tahun 60. Kerana pada ketika itu kita baru sebuah negara yang merdeka, baru berkenalan di antara satu sama lain,
rakyat Malaysia berbilang kaum, berbilang bahasa, berbilang agama, kali pertama hidup dalam sebuah negara. Jadi pada ketika itu, mungkin perkara-perkara yang kecil pun boleh menjadi sensitif. Isu-isu keagamaan dan lain-lain. Jadi kita perlu kepada akta itu, ISA, untuk memastikan supaya jangan ada perkara yang tidak diingini boleh berlaku hasil daripada perkara-perkara yang sensitif yang dibangkitkan yang boleh mendatangkan perasaan marah di kalangan kaum. Jadi itu diwujud kerana untuk to protect society. Tetapi setelah 50 tahun kita merdeka, kita lihat iaitu rakyat sudah matang, society has matured. Sebagai contoh, saya nak sebut peristiwa yang boleh sebenarnya mencetus rusuhan kaum, dia tidak berlaku. Sebagai contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Pasir Mas, apabila dibaling ke surau orang Melayu beragama Islam oleh anak-anak muda Cina, ya, yang berlaku kira tahun lepas ke awal tahun ini. Insiden itu tidak mencetuskan perasaan marah, tidak mencetuskan perasaan rusuhan kaum, ya, kerana masyarakat tidak cepat melenting. Masyarakat lebih mahu tahu, ya, mengapa perkara itu berlaku. Kemudian apabila penjelasan dibuat oleh ibu bapanya kepada yang menjaga surau, maka kita bermaaf-maafan dan kita kata ini orang muda tak apa. Begitu juga macam isu bakar gereja yang dilakukan oleh anak-anak Melayu yang beragama Islam yang muda. Bakar gereja. Bila bakar gereja, tidak berlaku rusuhan kaum, kemarahan di antara orang-orang Kristian dengan orang Islam. Tidak. Malah priestnya itu sanggup mendengar alasan dan penjelasan dan akhirnya bermaaf-maafan. Begitu juga dengan insiden kepala lembu sebagai contoh, ya. Lembu satu binatang yang dianggap sacred, holy kepada orang-orang Hindu. Apabila berlaku insiden di mana ada orang Melayu bawa lembu pijak, kalau dia tidak mencetuskan rusuhan kaum kerana masyarakat sudah pun matang. Jadi tetapi kalau perkara ini berlaku tahun 60-an, tahun awal 70-an, mungkin dia jadi insiden yang lain. Jadi apabila kita lihat masyarakat sudah matang, boleh menerima penjelasan, maka undang-undang yang diadakan dahulu untuk melindungi masyarakat in society ini sudah tidak berguna lagi. Jadi dan perkara ini berlaku baru-baru ini sahaja. Jadi apabila kerajaan tengok dan bahawa insiden-insiden seperti ini tidak memungkinkan berlaku perkara-perkara yang boleh menjadi rusuhan kaum, pergaduhan kaum, maka masyarakat itu tidak perlu lagi diberikan perlindungan kerana dia sudah matang. Maka apa guna lagi kita ada ISA? Sebab itulah kita ambil keputusan kalau ISA itu merupakan undang-undang yang diwujud untuk to protect dengan izin society, tetapi society telah pun matang sekarang ini dan tidak perlukan lagi, maka kita tidak ada lah ISA itu. Sebab itulah kita buang sekarang. Jadi untuk nak menjawab soalan Yang Berhormat, mengapa kita buat sekarang, itulah sebabnya kita buat sekarang. Sebab masyarakat sudah pun matang dan sekarang ini setelah 50 tahun kita merdeka, first 50 years dengan izin, kita berkenalan antara satu sama lain. Kita selalu cakap tentang toleransi kaum. Tak boleh duduk lah, saya habis tu. Dah duduk. Toleransi kaum itu 5 tahun pertama. Selepas 5 tahun merdeka, dia bukan toleransi kaum lagi. Dia penerimaan dah bahawa kita ini rakyat Malaysia berbeza kaum, kita menerima perbezaan kita. Ya, dulu kita tolerate, sekarang kita menerima. Jadi keadaan sudah bertambah baik. Jadi undang-undang yang dahulunya diwujud untuk melindungi society tidak perlu lagi sekarang sebab masyarakat sudah pun matang. Itulah mengapa kita ambil keputusan sekarang, iaitu undang-undang yang dianggap sebagai draconian itu sudah tidak diperlukan
lagi. Jadi ini yang mengapa yang kita ambil tindakan sekarang. Jadi Yang Berhormat sekejap ya, saya nak jawab pokok sena dulu, lepas tu boleh tanya. Nanti hormat sikit naik Presiden 2 ni, saya nak jawab soalan dia dulu ya. Okey. Saya tahu Yang Berhormat Ketua Wanita, tapi naik Presiden 2 atas lagi udah Ketua Wanita. Biar saya jawab pokok sena dulu. Yang Berhormat pokok sena ada bangkit beberapa perkara dan saya ada jawapan daripada pihak sini. Pokok sena bertanya, ada laporan yang mengatakan PDRM bertindak tanpa mengikut SOP dalam menjalankan tugas. Apakah penjelasan? Nah, PDRM mengamalkan segala langkah perintah tetap gerakan SOP dan Public Order Manual dan lain-lain arahan yang selaras dengan undang-undang dalam menangani sebarang perhimpunan secara terbuka. Namun begitu adalah menjadi tanggungjawab pasukan keselamatan untuk mengambil tindakan tegas dan serta-merta apabila berhadapan dengan keadaan yang tidak dapat dikawal. Jadi ada keadaan yang orang kata apa, secara mengejut dan tidak dapat dikawal, maka kadang-kadang ada yang terambil tindakan yang mungkin keluar daripada SOP. Jadi yang inilah yang telah berlaku. Mereka mengikut SOP, tapi yang mesti kita tahu lah, dalam keadaan kelang kabut kalau dia sudah tidak menjadi order yang public order telah pun terjejas, pada ketika itu kadang-kadang kita sukar nak mengikut SOP kerana keadaan telah menjadi kelang kabut. Jadi itulah yang berlaku berkenaan dengan sama ada mereka menjalankan mengikut SOP ataupun tidak ya. Perkara itu berlaku ya. Tapi di luar keadaan ni kejap tak habis lagi. Tak habis. Ya, sila. No problem, tak ada masalah. Nombor 2, Yang Berhormat dia tanya, adakah pihak polis dan mahkamah bersedia untuk proses siasatan dan membuat pendakwaan di mahkamah? PDRM bersedia untuk menjalankan siasatan terhadap mana-mana laporan yang dibuat dan siasatan terperinci akan dijalankan sekiranya didapati laporan tersebut melibatkan kesalahan jenayah. Hasil siasatan polis ini akan dikemukakan kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Kemudian boleh Yang Mak tanya lah. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Ini Pertuan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri. Pertama saya nak kata bahawa jawapan yang kedua tu, saya tak kata tanya adakah mahkamah polis akan ambil tindakan dan sebagainya. Saya kata tadi bahawa sepatutnya bukan kepada anggota polis ini diambil tindakan, walaupun saya tahu bahawa itu satu-satu kesalahan, tetapi tindakan yang melanggar SOP itu ialah disebabkan oleh provokasi daripada arahan-arahan yang dikeluarkan supaya diambil tindakan. Saya percaya kalau tidak ada kerahan sampai 11,000 anggota polis ni, saya percaya dia tak akan jadi huru-hara macam tu dan tidak akan berlaku tindakan seperti itu. Jadi bila timbul keadaan begini, arahan dikeluarkan supaya ambil tindakan sampai tangkapan, tak kira tempat, salah luar daripada kawasan larangan pun tangkap juga. Itu yang menjadikan bahawa mereka sudah melanggar kepada apa yang sepatutnya, disebabkan kerana arahan-arahan ini dibuat. Sebab itu saya tanya tadi bahawa sepatutnya saya katakan bahawa Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polis Negara yang mesti diambil tindakan. Bukannya mereka mencuci tangan akhirnya meletakkan kesalahan itu hanya kepada anggota-anggota biasa. Bagi saya bahawa itu satu penganiayaan lah kepada anggota biasa. Dia kalau dalam undang-undang kalau kita satu tindakan yang diambil oleh orang yang di bawah yang tidak dibenarkan oleh SOP, untuk kita nak mendakwa orang yang di atas, itu too isolated lah ya. Sebab sudah tentu arahan yang disuruh itu bukan untuk mengambil tindakan luar daripada SOP ya. Apa juga yang tindakan yang perlu diambil untuk mengawal keadaan, mestilah mengikut SOP. Saya tidak fikir Perdana Menteri ataupun Menteri memberi arahan kepada orang bawah, tak usah kira, you jangan ikut SOP, janji ambil tindakan, jangan bagi perkara ni hura. Saya ingat itu
Kalau yang buat boleh bukti tak apalah, tapi saya rasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri bertanggungjawab, kita tak bagi arahan kepada anak-anak buah kita untuk mengambil apa juga tindakan. Itu tak boleh, mesti ikut SOP. Jadi kalau ada pelanggaran SOP, maka pegawai itu bertanggungjawab lah. Jadi kalau kita tak ambil tindakan pula, yang bermak pula kata nanti ni polis buat salah. Kita dulu ada minta IPCMC kerana nak mendakwa polis yang buat salah. Hari ini pula kata jangan ambil tindakan. Jadi Yang Berhormat, saya rasa mana-mana polis, kalau dia telah mengambil tindakan luar daripada SOP yang telah ditentukan, kalau ada buktinya nanti, saya rasa tindakan mesti diambil. Ya. Tetapi untuk nak katakan Perdana Menteri itu mereka boleh diambil tindakan kalau sekiranya ada yang bukti menunjukkan, ada arahan mengatakan Menteri dan juga Perdana Menteri kata tak usah kira, jangan ambil tindakan apa saja asalkan keadaan tenang. Saya ingat itu tidak ada lah. Ya. Tidak. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Tuan Menteri. Kalau kita lihat bil yang dikemukakan, dan saya yakin bahawa Yang Berhormat Menteri juga sedar, Akta Kediaman Terhad ini terpisah kepada dua bahagian. Satu, di mana di bawah Seksyen 2, kuasa diberikan kepada Menteri untuk membuat perintah tertentu. Ya, dan juga Seksyen 2 itu telah pun dipindah, masukkan Seksyen 2A yang juga memberi kuasa kepada Menteri. Ya, so that is one aspect. Keduanya, kalau kita lihat Seksyen 6. Seksyen 6 ini adalah seksyen yang bolehkan mahkamah, ya, menghukum seseorang yang langgar syarat perintah tersebut. So memang ada dua bahagian, satu kuasa menteri, satu kuasa mahkamah. Dan untuk menteri itu memang tidak ditetapkan had masa sesuatu perintah tersebut, tapi untuk mahkamah, kalau tak silap saya, Section 6 talks about hukuman pemenjaraan tidak melebihi 3 tahun. Soal yang saya nak tanya, bila kita kemukakan bil ini, bil yang dikemukakan ini membuat rujukan kepada pemansuhan perintah yang dibuat oleh menteri. Tapi persoalan yang timbul, apa yang akan berlaku kepada kes-kes di mana seseorang itu telah pun dipertuduh kerana melanggar syarat Seksyen 6, di mana mahkamah telah buat keputusan pemenjaraan atau sebagainya, dan orang tersebut masih di dalam penjara, di mana beliau sedang menjalani hukuman tersebut. Kalau kita lihat kepada bil ini, memang tidak ada steering provision. So, ya, untuk aspek pertama, saya faham apa yang dibawa maksud Yang Berhormat Menteri. Memang satu perintah yang dibuat oleh menteri tersebut itu akan dimansuhkan. It will be automatically quashed. Tetapi bagaimana dengan dua soalan yang timbul? Satu, berapa ramai orang yang kini ditahan di penjara kerana melanggar syarat di bawah Seksyen 2? Dan apakah yang akan berlaku kepada mereka apabila bil ini diluluskan? Kerana tidak ada disebutkan di dalam bil ini keadaan untuk mereka yang dihukum oleh mahkamah di bawah ataupun untuk satu kesalahan di bawah akta yang asal. Terima kasih. Ya, saya rasa kalau kita lihat pada undang-undang ini, perintah hendaklah terhenti berkuat kuasa. Kalau yang buat baca Akta Kediaman Terhad, walau apapun subsection 2/2 pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini, mana-mana perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah akta ini yang dimansuhkan yang masih berkuat kuasa pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini hendaklah terhenti, ya, berkuat kuasa. Dan apa-apa tindakan atau proceeding yang belum selesai di bawah akta yang dimansuhkan hendak dihentikan. Jadi kalau yang dah selesai, maknanya dah hukumlah, Yang Berhormat, ya. Dah hukumlah. So, hanya saya nak mengesahkan untuk rekod kerana isu ini telah pun dibangkitkan. For persons who are menjalani hukuman, Ya. seksyen yang baru ni, Seksyen 3 juga terpakai kepada mereka. So, kepada dua aspek, menteri dan juga kepada perintah mahkamah. Boleh menteri mengesahkan di dalam dewan ini. Oleh kerana ini isu yang penting. Nanti menjadi isu masalah. Ya. I think we have to be careful. Yang dipenjara, yang dipenjara. Ya, yang dipenjarakan hasil daripada melanggar syarat. So, ini isu yang saya nak bangkitkan kerana ada mereka yang tanya saya.
Because there are two aspects to it, Menteri. Ya. Satu, kuasa perintah Menteri itu kita setujulah. Ya. Itu quite clear. Ya. Tetapi bolehkah Menteri juga mengesahkan di Dewan ataupun tidak berkenaan dengan perintah yang dibuat oleh magistrate di mana pelanggaran, if you were to look at section 6, section 6 itu merujuk kepada kesalahan di mana satu perintah dilanggar oleh orang yang di bawah perintah itu. So saya hanya hendak pengesahan. Terima kasih. Sekejap ya. Saya dapat jawapan sini setakat ni dia kata tiada sesiapa tiada sesiapa yang ditahan di bawah section ini setakat ini tak ada. Ada? Yalah, tak ada lah yang langgar tidak ada. Saya rasa Ada. I think we have to be careful. Ya. Kerana But saya ada seperti jumpa, mana yang telah saya sebut sebentar tadi. kalau sebenarnya ada lah bagaimana saya nak Ya, tanya. seperti mana yang telah sebut tadi. Mana yang ditahan, maknanya prosiding yang belum selesai hendaklah dihentikan. Prosiding yang telah selesai, maknanya dah telah selesai, maka dia terus tu. Kerana menteri dia boleh keluar, dia punya order, dia boleh keluar. Menteri boleh sign order bebas. Tapi mahkamah pada saya punya penangan mengikut section 3, apabila disebut itu proceeding yang belum selesai di bawah akta, hentikan. Kalau proceeding sudah selesai, maknanya dia terpaksa menjalankan hukuman itulah, kerana pada waktu dia dihukum penjara ke apa ke, pada ketika itu undang-undang sekatan terhad ni, kediaman terhad sedang berkuat kuasa pada ketika itu. So pendirian, saya nak minta penjelasan Ya. dia. So Walaupun bagaimanapun saya akan bagi jawapan betul ni. tak, kita kena Tapi dah Bawa pasal ini isu ini kita saya nak mansurkan, punya tak nak interpretasi mansurkan. lah. So tidak ada di, kerana kebiasaan yang Muhammad Menteri ada saving provision. Whenever even a clause an order an act is repealed, kita ada saving provision yang boleh memelihara apa-apa hukuman penjaraan dan sebagainya, kerana ini aspek mahkamah. Tapi bil ini tidak ada. Tak So, apa, kalau itulah saya nak saya mengesahkan. akan bagi jawapan betul kepada Yang Amat. I give you jawapan betul. But we have to make a decision on Ya, how do we decide if we don't know. Tak apalah, kita buat keputusan. Kalau semua bersetuju, setujulah. Kalau Yang Amat tak setuju, kata tak setuju, suara besar. Tak, bukan kita nak setuju, tapi sebelum setuju kita kena tahu apa maklumat tu kan. Takkan kita hanya nak buat persetujuan Ya, tanpa ada itu maklumat. ialah Yang Amat bagi satu persoalan. Saya punya interpretasi, iaitu saya anggap itu sebagai proceeding yang telah selesai. Tak, tapi kalau ikutlah a strict reading here, it's an order made under the act as well. So patut kalau semua order yang dikeluarkan, walaupun menteri ataupun mahkamah, it's also an order which is under this act, bukan kanun kanun keseksaan atau akta yang lain. So itu menjadi isu yang berbangkit. So how does that work? Muhammad, saya rasa macam menteri punya order, Ya, kita sudah sign sebelum. setuju. Itu tak ada masalah. Itu selesai lah. Itu okey. Tetapi Itu okey. kalau kita Ini- maknanya waktu itu undang-undang ada dan dia ada kuasa untuk melepas. Betul. Itu tak ada Tapi masalah. bagi di saya punya pandangan lah, bagi di mahkamah mereka terpaksa menjalankan dia punya, Tapi- pasal dia penjara. But it says here all orders. Sekarang saya baca ya, kalau boleh dalam dua-dua bahasa lah saya baca. Walau apapun subsection 2, pada tarikh permulaan kuasa, mana-mana perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah akta ini yang dimansuhkan, yang masih berkuat kuasa, iaitu mana perintah atau dibuat di bawah akta ini, pada tarikh permulaan kuasa hendaklah terhenti, dan apa-apa tindakan atau proceeding yang belum selesai di bawah akta ini juga akan diselesaikan, dihentikan. So bagaimana yang kita Tak apa, nanti saya kena dapat jawapan dia pada Guam Negara. Kerana Tapi you raise, untuk issue. meluluskan bil ini kita kena tahu apa yang tak apalah, kita kalau tak putus tahu dulu. kalau Kita- tak Ya, Kita defer lah. kita tak boleh defer, kita We defer the kita bill. akan ambil keputusan juga saat lagi, ya. itulah Tapi masalah saya dia. percaya Ah. jawapan saya tidak mahu bagi jawapan yang mungkin tidak betul. Cuma tadi saya bagi pandangan saya, iaitu faham. bahawa kalau perkara itu telah proceeding itu telah pun berjalan, maka dia kekal lah. Cuma yang belum selesai kena dihentikan.
ya, yang sudah selesai, saya ingat dia teruslah. Tak boleh ingat ini kita tak kena apa. pasti Tak apalah. this is an order. Ini penting. Ya, Bila tak apa, kita menteri tak apa, bila saya akan bagi jawapan. Jawapan kepada yang berhormat menteri datang, yang berhormat menteri kata kita committed BN dan sebagainya, Ya. kita ada buat dah pertimbangkan lama dah, tapi nampaknya bil ni memang you're not ready to answer. Tak apalah, kita buat yang perkara terbaik. yang cukup penting. Kan? Orang yang sekarang berada di penjara, dia nak tahu bila ini diluluskan, boleh dia keluar ataupun tidak. Takkan kita nak kata we don't know, we're not sure. Macam mana pula? Mereka telah pun dipenjarakan kerana Setuju, melanggar di bawah akta melanggar satu perkara pada ketika itu merupakan undang-undang. Betul. Jadi dia mesti ikutlah dia. Kalau dia kena 3 bulan, kena habislah 3 bulan dia. Ya, because dia takkan yang Muhammad, takkan kalau nak kes mencuri. Okey. Kes mencuri dia kena 2 tahun. Pada waktu dia kena hukum, mencuri itu merupakan kesalahan. Saya setuju. I okey agree lah, with you. apalah. Kalau menteri betul, Ya. Section 3 ni tak masuk akal. Kerana Section 3 mengatakan semua perintah di bawah akta ini yang termasuk satu hukuman, cabitan. Ya, hukuman. Itu Ya, so merupakan itu hukuman. pun patut dimansuhkan. Hukuman. Betul. Ya. Perintah di bawah akta ini. Ya, perintah Dari itu segi menteri, perintah menteri. That's the question Ya. I'm asking you. Perintah Bagaimana menteri. dengan perintah magistrate? Perintah menteri. Menteri dah Okey, sign, lepaslah. So, Ya. baik, saya terima apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri sekarang Ya. adalah ianya hanya terpakai kepada perintah menteri. Menteri, ya. Bukan yang perintah yang mahkamah. mana yang telah dihukum terpaksa menjalankan hukuman dia. Betul tak? Ya, Are you sure? ya. Dan kenapa Mereka, dia dihukum kerana pada waktu dia dihukum, ya, pada ketika itu restricted act ini Enforce. masih enforce. Enforce. Ya. Ya. So he has to follow his finish system. Ya. Tapi Kalau Section dia 3 larikan diri, mengatakan whatever was enforced when the act was enforced akan dimansuhkan juga. That's what Section 3 Menteri says. sama bagi. Ya, tapi dia telah dihukum. Yalah. So Ya. bagaimana dengan hukuman tu? Menteri statement kasih tetap saya lah dulu. Ya, teruskan. Teruskan. Ini masalahnya. Tampaknya menteri pun memang tak betul. bersedia You- untuk you are menjawab. confused Tak and tahu. Pucung kasih saya Tak bersedia. Hukuman Pucung terus. saya sokong Saya kawan tengok, Pucung. kalau dirakamkan, if that's your answer, Ya. then so be. Ya. So as far as hukuman mahkamah is concerned, it still remains. Terus, ya. Diteruskan. Ni Menteri. Betul. Menteri, saya kita mencelah semua saya ada soalan. Nampaknya dalam perbahasan kita semua Menteri, saya ada betul, soalan. bersetuju dalam perkara ini. Jadi saya ucapkan Celahan, banyak celahan terima ni. kasih Lama ni. kepada mereka. Oh, Menteri, telah satu lagi mendengarkan. soalan sini. Sekian, terima kasih. Ya. Adalah yang berhormat,